Sepanjang 2 tahun lepas sejak pandemik COVID-19 melanda peringkat global, termasuk juga di Malaysia, banyak perkara kita belajar. Satu perkara yang menjadi perhatian sudah pasti ini adalah reality check untuk kita, terutamanya untuk sektor kesihatan, penjagaan kesihatan awam kita. Di mana tahap kita, apakah penambahbaikan yang diperlukan dan apakah amalan terbaik yang boleh kita pelajari sepanjang 2 tahun ini. Saya berbesar hati kerana di Forum Ekonomi Sedunia WEF 2022 ini, saya bersama dengan Menteri Kesihatan kita, YB Khairy Jamaluddin, yang baru sahaja dianugerahkan naib Presiden untuk World Health Assembly. Pertama sekali tahniah YB, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, kalau bercakap tentang World Health Assembly terlebih dahulu, apa yang, kerana ini saya percaya bukan hanya pencapaian peribadi, sebab ini pencapaian mungkin juga membawa suara Malaysia juga dalam aspek penjagaan kesihatan di peringkat dunia dan sebagainya, berkongsi pandangan, amalan terbaik dan sebagainya. Pada pandangan YB sendiri, apa yang perlu dibawakan, diberikan tumpuan dan fokus? Untuk persidangan kesihatan sedunia tahun ini ataupun WHA, banyak tumpuan diberi kepada usaha untuk memulihkan sistem kesihatan selepas 2 tahun berdepan dengan pandemik. Banyak usaha dilaksanakan untuk memastikan di mana berlakunya kelemahan, di mana adanya gap dari segi pengukuhan sistem kesihatan negara-negara. Semua negara menghadapi masalah. Tidak ada satu pun negara yang telah menghadapi COVID tanpa apa-apa masalah. So ini adalah masa di mana kita mengenal pasti di manakah kelemahan itu dan membina semula sistem kesihatan masing-masing, termasuk sistem kesihatan antarabangsa, agar bila berlaku, na'udzubillah, tapi saintis kata bila berlaku pandemik akan datang, kita semua sudah bersedia. Okey, persoalan tahap kesediaan kita itu nanti saya akan tanyakan sebentar saja lagi. Namun kalau kita bercakap dalam konteks kesihatan global ini, kerana ini menuntut pertama sekali adalah dasar kerajaan itu. Pertama sekali bertindak mungkin. Bagaimana untuk kita melihat bahawa praktis sebegini untuk pengalaman Malaysia sendiri, kesediaan kita, apa yang sudah kita pelajari 2 tahun yang sudah. Banyak yang kita pelajari dari sektor kesihatan. Yang selama ini mungkin portfolio sebegini tidak dipandang. Tapi kali ini, inilah menjadi keutamaan. Segala gerak-geri diperhatikan dan sebagainya. Mungkin apa yang dibawakan? Yang pertama adalah keadilan sejagat dari segi vaksin, dari segi teknologi ujian dan juga dari segi terapeutik ataupun ubat-ubatan. Ini menjadi satu kegagalan sistem kesihatan dunia sewaktu pandemik COVID-19, di mana selain daripada COVAX yang sebenarnya tidaklah beberapa berjaya walaupun Malaysia juga menyertainya, kita sebenarnya bergantung banyak kepada pembelian yang kita buat sendiri. Dan tidak ada satu gerakan di mana vaksin itu diagih dengan adil dan saksama kepada semua. So itu pengajaran yang pertama. Yang kedua adalah surveillance. Bagaimana negara yang terlibat dalam pandemik, yang mungkin punca pandemik itu, boleh maklumkan kepada negara-negara lain. Dan WHO boleh mainkan peranan apakah langkah-langkah yang perlu diambil tanpa kita melaksanakan sesuatu yang terlalu drastik. Lockdown contohnya. Kita dah belajar banyak daripada lockdown. Penutupan sempadan antarabangsa. So, ini memerlukan banyak koordinasi. Sebab itu kita banyak bincang sekarang ni, apakah perubahan yang perlu dibuat kepada sistem WHO sekarang ni, yang mana mempertahankan kedaulatan semua negara, tetapi juga dapat meningkatkan penyelarasan antara negara sewaktu berlakunya pandemik. Sumber manusia juga adalah kekangan yang besar ketika pandemik. Di Malaysia juga banyak kita pelajari perkara ini tentang kecukupan doktor sebagai contoh untuk dibandingkan dengan populasi dan sebagainya. Bagaimana ini harus juga dibincangkan di peringkat global, kerana pada akhirnya kepakaran ini dan juga cabarannya adalah cabaran yang bersama. Bagaimana ini dibawa dan juga dikongsikan oleh YB dan juga semua mungkin pakar-pakar juga? Tadi dalam ucapan saya mewakili Malaysia dalam kenyataan country statement Malaysia tadi, saya sebut bahawa Menteri Kesihatan daripada semua negara mesti menjadi pejuang kepada keadilan sosial di dalam negara masing-masing. Maknanya kita tak boleh terima sekiranya pelaburan untuk kesihatan itu tidak mencukupi. Tak apalah kalau kita terpaksa berdepan dengan Kementerian Kewangan dan sebagainya, tetapi kita mesti demand. Kita mesti tuntut supaya pelaburan dalam kesihatan diutamakan pasca COVID-19. Saya risau, Najib,
Kita dah banyak belanja untuk COVID. Lepas ni dia kata, kesihatan tak apalah, kita dah selesai. Dan saya nak supaya kita melihat perbelanjaan kesihatan ini bukan sebagai perbelanjaan, tetapi sebagai pelaburan. Masalahnya, kita lihat, kesihatan, perbelanjaan, expense item. Tapi sebenarnya ia adalah satu pelaburan, seperti mana pendidikan juga. Kerana ia mempunyai ROI ataupun pulangan pelaburan yang sangat-sangat tinggi. Ya. Itu berkaitannya dengan keadaan ekonomi di World Economic Forum ini. Kerana pada akhirnya mungkin sumber negara itu terjejas mengikut negara masing-masing. Kalau di Malaysia ini mungkin kita sedikit orang kata blessed dalam keadaan harga tenaga yang meningkat pada ketika ini, mungkin ada kelebihan di situ. Cuma pembahagiannya saja meninggalkan persoalan. Bagaimana untuk kita melihat bahawa kekangan kewangan ini, adakah ini menjadi satu cabaran untuk sektor kesihatan bergerak ke hadapan? Of course, sudah pasti. Sebab walaupun kita faham soal perbelanjaan itu biarlah secara berhemah, tetapi saya boleh dengan jelas dan nyata sejak Ogos saya menjadi Menteri Kesihatan, kita tidak cukup melabur dalam sistem kesihatan awam kita. 70% daripada kes yang dirujuk kepada hospital datang ke hospital awam, bukan hospital swasta. Jadi kita memang tak cukup spesialis, tak cukup peralatan, tak cukup doktor, tak cukup hospital, tak cukup primary care ataupun kesihatan primer, klinik dan sebagainya. Jadi sebab itulah pengalaman saya daripada WHO ini nak bawa balik untuk kita merangka satu kertas putih yang akan dibentangkan kepada Parlimen. Ini adalah tawaran baru bahawa perbelanjaan kita yang sudah pasti mestilah accountable, mesti ditingkatkan untuk kesihatan awam. Okey. Tadi pada awal YB menyebutkan tentang bagaimana sebenarnya adalah tahap kesediaan kita berdepan krisis baru mendatang yang kita tidak tahu bila, apa dan tahap severity-nya. Di mana tahap, pertama sekali di mana tahap kesediaan kita, Malaysia dan juga global, dan apa yang perlu dilakukan? Kalau kita tengok dari segi penyakit berjangkit, infectious disease, banyak pengalaman kita dalam 2 tahun yang lepas. Walaupun ada beberapa kelemahan yang masih lagi perlu diatasi, contohnya intellectual property ataupun harta intelek kepada vaksin dan sebagainya, masih lagi belum selesai ni. Kita nak tuntut supaya syarikat farma dalam keadaan pandemik tidak kenakan sekatan harta intelek untuk vaksin, ubat-ubatan dan sebagainya. Itu untuk penyakit berjangkit. Tetapi kita tengok kepada burden of disease ataupun beban penyakit yang lain yang dah banyak kita lupalah. Ini soal kesiapsiagaan. Penyakit tidak berjangkit, maknanya kencing manis, sakit jantung. Ini number 1 di Malaysia. So kita perlu banyak pelaburan untuk mengatasi perkara tersebut. Kita nak sebut juga sekarang ini tentang kesihatan mental. Banyak yang terjejas disebabkan pandemik yang memerlukan pelaburan. Kesihatan mental punya pelaburan sikit je, ceput je. And we need more. We need more, ya. Dan yang satu lagi yang terkait adalah kesihatan planet. Ini adalah berkenaan dengan perubahan iklim, yang berkenaan dengan pemanasan dunia, yang membawa kebuluran, yang membawa banjir, yang membawa pelbagai penyakit zoonotik. Jadi perkara ini terkait. Dan kalau sekiranya tidak ada usaha yang bersungguh-sungguh dan melihat sebagai pelaburan, then we are in trouble sebab kita juga ada masyarakat menua pada tahun 2030. Maknanya ramai yang akan jadi warga emas. Tanggungan kepada sistem kesihatan semakin tinggi. Fokus juga harus diberikan kepada kerjasama antara portfolio. Bukan saja kesihatan itu dipandang sebagai benteng utama. Sebagai ini adalah mungkin benteng terakhir kita. Benteng-benteng harapan itu harus kukuh juga untuk mempertahankan negara. Kalau kita melihat krisis di peringkat global, krisis perang sebagai contoh, pada akhirnya membawa kepada krisis kebeluran kerana food security dan sebagainya banyak dibincangkan di WEF. Bagaimana ini harus diselarikan ke semua topik ini, tidak diasingkan supaya pada akhirnya sektor kesihatan tidak begitu terbeban seperti mana kita saksikan pada awal 2 tahun lepas. Sebab itu tema persidangan kesihatan sedunia World Health Assembly pada tahun ini adalah Health for Peace and Peace for Health. So ia sangat-sangat penting dalam perbincangan pada hari ini. Kenapa? Bukan hanya kita melihat kepada apa yang sedang berlaku di Ukraine. Dalam ucapan saya pagi tadi, saya sebut bahawa bukan hanya perang berlaku di Ukraine, tapi di tempat lain juga. Contoh di Palestin, apakah outcome
keberhasilan kesihatan penduduk di Palestin, contoh, ataupun di mana-mana kawasan perang. Dan sekarang ini Najib sebutkan tadi, now apa yang kita melihat adalah perang ataupun konflik memberi kesan bukan hanya kepada mereka yang ada di zon konflik, tetapi juga Malaysia yang tak ada kaitan langsung dengan Ukraine pun berhadapan dengan masalah masalah dengan supply chain, dengan rantaian bekalan, masalah dengan bekalan makanan. Ini sudah menjadi satu masalah global yang terkait. Sebab itu kalau kita saya hanya approach benda ni sebagai seorang Menteri Kesihatan tak cukup. COVID telah mengajar kita untuk bertindak whole of government, whole of society. Semua masyarakat, semua dalam masyarakat bertindak untuk mengatasi COVID. Alhamdulillah, kita sekarang ini berada di keadaan yang agak baik. Tetapi untuk kita berhadapan dengan cabaran kesihatan yang mendatang ini, mesti juga whole of society dan whole of government. The Great Reset yang disebutkan sebelum ini dan juga Building Back Better yang disebutkan sebelum ini kerap tertumpu kepada ekonomi, bagaimana menempatkan orang bekerja dan sebagainya. Namun mungkin pertama sekali yang perlu kita pelajari dan juga siap-siagalah penjagaan kesihatan itu. Sudah pasti kesediaan cukup ke tidak doktor. Ini adalah isu utama dan sebagainya. Tempoh masa bekerja yang lama, isu-isu kecil dan sebagainya yang pada akhirnya akumulatifnya menjadi satu bebanan kepada mereka semua ini. Bagaimana ini harus diselarikan dan juga diharmonikan supaya engagement antara pemegang taruh itu berlaku. Pada peringkat Malaysia, pada peringkat global, apa amalan terbaik yang boleh kita pelajari mungkin? Amalan terbaik untuk kita build back better yang saya sebutkan pagi tadi adalah build back better tapi dengan keadilan dan kesaksamaan. Kalau kita build back better, sistem yang sedia ada di peringkat antarabangsa, hatta di peringkat negara kita sendiri, tak cukup. Ya, saya di World Health Assembly cakap soal keadilan sejagat. Tapi what about di Malaysia? Saya sebagai Menteri Kesihatan, saya tahu, saya tengok kemudahan kesihatan, contoh di pedalaman, di Sabah, di Sarawak, di Kelantan dan sebagainya. Ini mesti diberi tumpuan. Otherwise, bila saya cakap soal universal healthcare coverage, orang kata, sembang kari je. So, ini penting. So, kita memang nak build back better. Tapi build back better equitably. Bagaimana untuk melibatkan juga sektor corporate dalam penjagaan kesihatan ini? Bila penjagaan kesihatan swasta itu sudah pasti one thing. Tapi kerjasama PPP, sebelum ini kita pernah sebutkan. Sebelum ini isu tidak cukup katil sebagai contoh, PPP itu dilaksanakan mudahlah untuk dilaksanakan dan sebagainya. Tapi bergerak ke hadapan supaya perkara ini adalah perkara yang dah ada template-nya apabila berlaku krisis dan sebagainya. Saya rasa ini satu observation ataupun satu point yang sangat-sangat penting, Najib. Terima kasih. Satu perkara yang kita telah belajar daripada pandemik COVID-19 adalah bagaimana kita menggunakan setiap sumber yang sedia ada di Malaysia. Macam Najib sebut, satu ketika pada tahun lepas, kita tak cukup katil di hospital kerajaan. Tetapi masalahnya ada katil yang kosong di hospital swasta. So, finally kita buat keputusan, okey, kita kerjasama, PPP, Public Private Partnership, kerjasama awam swasta, untuk kita hantar kes-kes bukan COVID kepada hospital swasta dan mereka absorb dan katil-katil di hospital kerajaan ataupun hospital awam dapat digunakan untuk full COVID. Jadi saya maklum kepada sektor swasta baru ni. Saya kata, jangan kita tamatkan kerjasama di COVID saja. Sekarang contoh kita ada backlog ataupun kita ada pelbagai prosedur terutamanya pembedahan yang tertangguh disebabkan COVID-19, 30,000 lebih. Sekarang ini doktor, pakar bedah swasta dan juga pakar bedah daripada University Hospital datang pro bono untuk bantu kita, untuk kita selesaikan. Saya kata jangan berhenti di situ juga. Kenapa tidak sekarang ini kita ada healthcare system whole of spectrum, maksudnya public private. Soal pembiayaan biar kita fikirkan bagaimana, sama ada kita beli servis ataupun kita buat perolehan ataupun tidak, tapi mesti ada kerjasama seperti mana kita berjaya dalam COVID. Okey, mungkin dalam peringkat global ini belum ada negara yang secara jelas mengatakan mereka sudah berada dalam endemik mungkin. Kalau di Malaysia itu kita berada di fasa peralihan ke endemik. Mungkin apabila endemik itu sudah tiba, sudah pun diiktiraf dan sebagainya,
mungkin itu lebih jelas. Namun keadaannya pada ketika ini di Malaysia sebagai contoh, apabila kita berkatakan bahawa fasa peralihan ke endemik itu, kehidupan itu seolah-olah sudah pun berada di endemik pada ketika ini. Complacency ini bagaimana tahapnya dalam keadaan COVID pada ketika ini pada pandangan YB sendiri? Setakat hari inilah saya melihat sejak kita umumkan fasa peralihan yang bermula pada 1 hari bulan April, pembukaan yang sepenuhnya pada 1 hari bulan Mei kecuali pelitup muka dalam setting tertutup dan sebagainya, kita melihat bahawa keadaannya stabil. Keadaannya stabil. Kita tidak mahu terlalu cepat umumkan endemik. Ada dua perkara. Ya. Satu adalah kita tak tahu dari segi varian-varian baru. Kita tak pasti lagi. Dan kita kena bagi sedikit masa untuk melihat kalau virus SARS-CoV-2 ini bermutasi kepada varian yang lebih ganas. So kita kena bagi masa. Yang kedua, kita kena tengok amalan antarabangsa juga. Najib memang betul tadi. Najib kata tidak ada negara yang mungkin ada dua pengetahuan. Tak ada yang kata endemik. Ada yang endemik macam di Eropah dan sebagainya, tak ada apa-apa, tapi dia tak umumkan. Di sini dia tak umumkan. Hatta WHO sendiri telah belum lagi umumkan bahawa COVID bukan lagi public health emergency of international concern. So kita tunggu dulu. Kalau WHO kata COVID is no longer public health emergency of international concern, barulah kita boleh buat keputusan seterusnya. Itu bagaimana untuk kita membuat keputusan di Malaysia penuh berhati-hati dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat bahawa bergerak ke hadapan. Tadi kita dah sebutkan juga kesediaan penjaga kesihatan ini sudah banyak kita pelajari 2 tahun yang sudah. Kerana pada akhirnya kerjasama private itu diperlukan dan orang ramai juga dah faham sekarang ini bagaimana untuk hidup dengan COVID dan sebagainya. Tidak terbayang sebelum ini mungkin kita perlu swab test sendiri dan sebagainya. Sekarang semua dah boleh buat kat rumah dan lancar semuanya. Bagaimana untuk bergerak ke hadapan bahawa apa fokus utama untuk orang ramai, rakyat kebanyakan ini, kesediaan mereka, apa kesediaan mereka dari segi penjagaan kesihatan sendiri untuk pastikan bahawa mereka melengkapkan diri bukan sahaja dengan ilmu, mungkin juga keperluan yang diperlukan untuk penjagaan kesihatan dan sebagainya. So itu lepas kita bukan nak kata kita menang, tetapi kita dah sampai keadaan yang stabil dengan COVID ni. Tumpuan Kementerian Kesihatan balik kepada isu kesihatan awam utama, iaitu penyakit tidak berjangkit. Sebab itu selepas saya balik nanti saya akan melancarkan inisiatif saringan kesihatan kebangsaan. Supaya mereka yang berusia 40 tahun ke atas, yang belum pernah buat saringan kesihatan, dapat melaksanakan saringan percuma di bawah program KKM, Perkeso, macam-macam program yang kita ada, supaya at least ada baseline. Saya suka apa yang Najib kata tadi. Dulu kita tak tahu langsung tentang COVID. Sekarang kita dah belajar macam mana how to live with COVID. Maknanya kita dah ada kesedaran tentang kesihatan. So why not kita ada kesedaran tentang kesihatan kita yang tidak ada kaitan dengan COVID. Blood sugar level kita, blood pressure kita dan sebagainya, supaya langkah pertama ke arah kesihatan yang lebih baik. Okey, akhir sekali mungkin YB, ini adalah kerana kalau kita melihat pada awalnya melawan COVID-19 itu, Malaysia antara negara yang diiktiraf pada peringkat awal sebelum tercetusnya varian Omicron. Kita juga diiktiraf antara pencapaian terbaik. Sekarang juga boleh disifatkan antara terbaik kerana mungkin angka sekarang ini itu adalah angka untuk varian Omicron pada ketika ini dalam keadaan terkawal dan sebagainya. Bergerak ke hadapan, apa harapan YB sendiri untuk melihat kepada penjagaan kesihatan? Ialah untuk bajet itu satu perkara, tumpuan itu satu perkara, kerana ada kalanya perang YB KKM itu bersama dengan banyak pihak, maklumat palsu dan sebagainya. Bagaimana semua pihak harus memahami peran? Satu lagi yang saya nak sebut tentang bergerak ke hadapan adalah bagaimana bukan hanya kesedaran kesihatan sendiri, tetapi bagaimana majoriti rakyat Malaysia sudah boleh menggunakan teknologi untuk kesihatan. Yalah, ada pro dan kontra MySejahtera dan sebagainya, tapi dah ada dah. Benda tu dah ada dah. Dan ramai yang menggunakan MySejahtera hantar status kesihatan dan sebagainya. Bayangkan kalau kita dapat menggunakan teknologi seperti ini untuk penyakit-penyakit yang lain, supaya tak perlu pergi hospital, tak perlu pergi klinik, ya, tak ada kesesakan. Semuanya berjalan sebahagian berjalan secara maya. Ini adalah satu, bagi saya,
aplikasi ataupun teknologi yang sangat hebat untuk kita meningkatkan lagi perkhidmatan kesihatan. Ini juga sedang dijalankan pada ketika ini di peringkat KKM kan? Ya, coming soon. Ya. Ada juga inisiatif berkaitan dengan lab digital, tidak saya? Ya. Untuk kawal keadaan maksudnya? Lab digital dan juga rekod kesihatan. Rekod kesihatan digital itu paling penting kerana pada akhirnya semua orang sudah banyak belajar dan juga faham apa yang perlu dipelajari dan juga apakah yang mereka perlu orang kata payah tambah baik dari segi penjagaan kesihatan mereka. Tambah satu lagi soalan untuk IB ini, kerana kalau kita melihat kepada peringkat antarabangsa ini ketika di Geneva, apa antara amalan kita yang negara luar mahu pelajari mungkin? So, pada hari Jumaat ni, saya akan menjadi tuan rumah kepada satu side event di Persidangan Kesihatan Antarabangsa berkenaan dengan sains tingkah laku, behavioral science, teknologi dan inovasi dalam kita menyampaikan perkhidmatan kesihatan. Jadi saya akan berkongsi dengan negara-negara lain kejayaan kita dalam COVID, bagaimana rakyat kita adalah rakyat yang ikut tingkah laku yang ialah memang adalah seorang dua minoriti yang degil, ya, termasuklah yang di kayangan ni, tetapi secara keseluruhannya I must say, kalau kita datang ke Europe kita boleh tengoklah secara keseluruhan rakyat Malaysia tahu tentang tingkah laku dan juga analisa tingkah laku behavioral analysis yang betul dalam konteks pandemik. Bermaksud mesej yang kita sampaikan selama ni tepat penjelasannya. Okey lah. Boleh lah kena. Boleh tambah baik juga lah dari masa-masa. YB, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini jauh di Davos. Jauh datang ke Davos ni. Jumpa awak ni. Sekali lagi tahniah kerana dilantik naib presiden untuk World Health Assembly. Itu penting suara itu dibawa ke peringkat antarabangsa kerana penjagaan kesihatan ini bukan perjuangan yang sekerat-sekerat, ini menuntut kemahuan yang jitu, komitmen yang panjang dan juga sudah pasti ini adalah kerjasama di peringkat global. Tempatan di semua peringkat itu ada keterlibatannya yang perlu diperkasakan dan juga perlu dilihat semula apakah peranan masing-masing dan pada akhirnya ini juga apa yang kita pelajari sejak 2 tahun lepas. Dan paling penting adalah diri kita sendiri di peringkat individu, apa yang perlu kita laksanakan untuk penjagaan kesihatan. Itu yang paling penting. Sekian saja untuk jam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.